Kita akan berkongsi sedikit how to do data analytic using e-learning data in the era IR 4.0. And together with us, kita ada 3 presenter, iaitu Profesor Dr. Muhammad Lazim Abdullah, Profesor Dr. Nur Maizura Muhammad Nur, dan juga Encik Muhammad Hafiz Azhan. So, without further ado, I now pass the mic to Prof. Nur Maizura. Terima kasih. Silakan, Prof. Okay, terima kasih Dr. Umaymah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah. Okay, first of all, I would like to apologize to the international participants, if any, today. For this session, I'm using my old previous slide in Bahasa Malaysia. But please do not worry, I will conduct a special session with all international lecturers. We will guide you on how to use the e-learning information system, learning management system of UMT, and a few more activities related to conducting online teaching and learning. So, first of all, I would like to share the contents. Okay, this is our title, How to do Data Analytics Using E-Learning Data in the Era IR 4.0. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kami bertiga, saya, Prof. Mat Lazim dan Encik Hafiz, untuk berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada kami. Saya akan membincangkan ataupun I will discuss about what is IR 4.0 and data analytics will be discussed by Dr. Prof. Mat Lazim, dan Encik Hafiz akan menyentuh tentang data ataupun kajian kes lah, ya, yang akan dibentangkan nanti oleh Prof. Mat. Jadi, okay, saya akan memulakan sesi ini dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menuntut ilmu diperintahkan dalam Islam. Ya, hadis ini membicarakan tentang manfaat untuk sentiasa menuntut ilmu ataupun tamakkan ilmu. Okay. Daripada Anas, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, okay, orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, orang yang menuntut ilmu itu akan memperolehi pahala seperti mana orang-orang yang berjihad. Okey, walaupun sekarang ini musim yang kita memerlukan berada di rumah, tapi penuhilah rumah-rumah kita dengan cahaya ilmu. Dan apa yang kita buat pada pagi ini adalah untuk mencari ilmu dan menafakan ilmu itu kepada masyarakat kita dan seterusnya kepada anak bangsa kita. Seterusnya kita buka, sebelum kita pergi jauh lah, kita kena buka minda kita, kita kena buka pintu hati kita, seperti mana yang kita sama-sama sedar sekarang ini bahawa setiap cabaran pada musim COVID-19 ni, setiap cabaran Allah tak akan hasilkan sesuatu tanpa ada ubat. Okay? Penyakit mesti ada ubat. Lelaki mesti ada perempuan. Semua berpasang-pasangan. So COVID-19 ni adalah satu cabaran ataupun satu yang diturunkan oleh Allah, satu isu yang diturunkan oleh Allah untuk kita mencari jalan penyelesaiannya. Ubah dan jadikan minda kita untuk berfikir jalan keluar. Hati sebagai penapis dan jiwa untuk menjadi lebih kental dan utuh dalam mengatasi cabaran yang pelbagai ini. Jadi sama-samalah kita membuka pintu minda dan pintu hati kita untuk menerima segala apa yang berlaku ini dengan berlapang dada, dan ingatlah setiap sesuatu tu, apa yang Allah turunkan kepada kita adalah
hikmah yang tersembunyi yang mungkin sekarang ni kita belum mendapat ataupun mengetahui apatah hikmah tersebut. Jadi sebagai seorang pendidik, terutama di universiti, kita seharusnya berpegang pada falsafah pendidikan kebangsaan kita yang telah dikeluarkan pada tahun 1996, dan ramai daripada kalangan kita yang tidak menghayati ataupun kadang-kadang tidak tahu apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi di sini saya ingin kongsi bersama falsafah pendidikan kebangsaan kita yang sangat holistik sebenarnya kalau kita lihat dan kita hayati falsafah ini. Okay, saya baca pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. Okay, sama ada dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ya, kalau kita lihat begitu indahnya falsafah pendidikan kebangsaan kita. Tetapi sejauh mana kita menghayati dan mengamalkan dalam kelas kita tentang falsafah pendidikan kebangsaan ini. Jadi kita tak payah tanya orang lain, kita tanya diri kita sendiri sejauh mana kita menghayatinya dalam kelas. At least dalam kelas di mana tanggungjawab kita untuk mendidik anak bangsa kita untuk menjadi rakyat ataupun insan yang seimbang dan harmonis dari segi keintelektualan dia, kerohanian dia, dari segi emosi dan fizikal ataupun jasmani dia. Okay, itu adalah 5 elemen yang utama yang tersemat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Itu untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, ataupun untuk mudah kita ingat ialah kita short form dia adalah JERI, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay, JERI, dan ada juga yang menambah satu lagi itu social, so JERIS. Tapi tujuan dia adalah berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam rukun negara kita. Jadi tujuan dia adalah untuk kesejahteraan diri. Kalau diri kita tidak sejahtera, macam mana kita boleh mensejahterakan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita? Kita dulu sebagai seorang pendidik harus mensejahterakan diri kita. Kita dulu yang harus mempunyai sifat-sifat ataupun falsafah ni kena ada dalam diri kita dulu sebelum kita bagi kepada orang lain. Okay, kalau kita nak bagi kasih sayang, sayang tu kena sayang pada diri dulu sebelum kita sayang kepada orang lain. Okay, begitulah juga dengan kesejahteraan diri. Okay, macam mana kita nak sejahtera? Banyaklah elemen-elemen kesejahteraan yang boleh kita pegang. Contohnya kita selalu bersangka baik, selalu positif, selalu berfikir macam mana untuk membantu, bukannya untuk komen ataupun menghentam tanpa ada unsur periksa. Okay, jadi maksudnya kita sentiasa berusaha untuk membantu manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan seterusnya kepada apa itu kemahiran pembelajaran abad yang ke-21. Okay, kita sekarang berada dalam abad yang ke-21, itu merujuk kepada berapa kompetensi teras. Okay, kompetensi teras ni kompetensi yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang pendidik sebab kita kena menyampaikan kepada pelajar kita. Jadi antara kompetensi teras ialah kolaborasi, macam mana kita nak buat collaboration dengan the other parties. Okay, celik digital. Salah satu komponen utama ialah celik digital. Jadi saya nampak antara hikmah COVID-19 adalah kita semua terpaksa menjadi seorang yang celik digital. Ini terpaksa menjadilah sekarang ni. Jadi masing-masing berusaha untuk memberi yang terbaik kepada pelajar kita. Terima kasihlah kepada semua educators UMT
dan kemahiran berfikir serta penyelesaian masalah. Jadi apa yang pelajar perlu disediakan? Pelajar perlu disediakan dengan kemahiran menangani cabaran dunia pendidikan yang terdedah kepada pelbagai interpretasi dan kontroversi yang mencabar pemikiran individu. Kita sebagai seorang pendidik kena didik anak bangsa kita untuk menjadi seorang yang boleh menerima cabaran. Cabaran ni banyak jenis lah. Cabaran, pemahaman, kontroversi, macam mana kita nak mengatasi sesuatu isu yang berlaku dalam dunia yang semakin mencabar ini. Kalau kita lihat plan pembangunan pendidikan Malaysia yang telah digubal pada tahun 2013 adalah selari dengan SDG. Ada 17. Kalau siapa yang tak pernah tengok SDG, kena tahulah jugalah SDG. 17 goals to 17 goals to transform our world. Dan di antara 17 tersebut ada yang keempat ialah quality education. Yang telah digubal oleh UNESCO untuk kita guna bersama bagi membentuk masyarakat dunia yang harmoni. Di antara Malaysia dalam hasrat kementerian kita ataupun kerajaan kita adalah untuk membina bangsa ataupun rakyat Malaysia yang bersatu padu, masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan yakin, menjadi demokratik, masyarakat yang demokratik, bermoral, beretika, matang, maju, penyayang, saksama dalam adil dan saksama dalam ekonomi, dan masyarakat majmuk dan dinamik dalam acuan kita sendiri. Jadi hasrat kementerian, hasrat kerajaan adalah satu hasrat yang sepatutnya kita sebagai seorang educators pegang dan jiwai dalam pembelajaran dan pengajaran kita. Ni saya nak tunjuk contoh 17 ataupun 17 goals to transform our world, iaitu yang keempat ni adalah quality education. Dia punya target adalah untuk ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all of the students or kids. The framework 2030 ni adalah framework for action, dipanggil sebagai FFA, telah dilancarkan, formally adopted and launched at the high level meeting during the 38th UNESCO General Conference at UNESCO di Paris pada November 2015. Jadi dia dah keluar framework for action, boleh bacalah. Saya pun baru beberapa kali lah cuba baca dan cuba menghayati apa framework yang ada. Dia ada action yang perlu kita ikutilah ataupun hayati dan kita buat senarai semak dengan apa yang berlaku di negara kita. So the evolution from education 1.0 to 3.0. Dulu kita belajar, ni zaman kita lah belajar dalam education 1.0. Traditional. Lepas tu kita move on to education 2.0 menggunakan internet lah, wiki, PBL, collaboration, social networking, social media, teacher as orchestrator. Then kita move on to education 3.0, iaitu sekarang dalam 21st century pedagogy and skills. Learners as connectors, creators, learners. Kita fokuskan kepada learners. Yang 2.0, 1.0 fokuskan kepada kita, teacher centered. Sekarang learner centered. So kalau untuk learner centered, banyaklah teknologi yang boleh kita gunakan dan saya akan sentuh sikit-sikit lah. Dan latihan-latihan yang kita buat adalah untuk membantu pensyarah atau educators di UMT untuk boleh menggunakan tools yang dipelajari sepanjang remote training series yang kita adakan 20 kali sepanjang musim PKP ini. Sekarang kita beyond daripada pedagogi andragogy kepada heutagogy, iaitu learners are self-directed. Pedagogy, learning pembelajaran rakan sebaya. Dan sekarang ni kita beralih kepada cybergogy, learners engage in an online environment. Jadi kita sekarang ni berada dalam era cybergogy, tapi combination of all those pedagogi, andragogy, heutagogy and pedagogy ni kita gabung, jalinkan sekali untuk membentuk satu sistem PNP yang komprehensif.
Okey, kalau kita lihat taburan internet di dunia, penduduk negara kita ada 7 bilion 7.7 bilion lebih kurang. Dan Asia di Asia penduduk dia adalah 4.2 bilion. Jadi separuh daripada penduduk dunia adalah penduduk Asia. Malaysia adalah salah satu daripada negara di Asia. Jadi kalau kita lihat penduduk separuh dan pengguna internet pun hampir separuh, 50.3 lebih separuh sebenarnya. 50.3 penduduk Asia menggunakan internet dalam urusan seharian mereka, sama ada untuk hiburan ke, pembelajaran ke, pekerjaan ke, kilang-kilang dan sebagainya. Jadi di sini dilihat bahawa pengguna internet di Asia adalah paling ramai. Yang kedua adalah Europe, Afrika dan sebagainya. Ini adalah taburan penggunaan internet di dunia. Okay, kalau kita lihat daripada penduduk dunia tadi, 5.1 bilion penduduk mempunyai mobile phone. Okay, ada mobile phone, ada handphone. Okay, dan 4.5 bilion tadi daripada penduduk dunia menggunakan internet. Dan juga 3.8 menggunakan media sosial. Jadi peningkatan berlaku sepanjang tahun. Data ni adalah daripada Januari 2020 hingga Januari 2019 hingga 2020. Okay, peningkatan penduduk berlaku 1.1% setiap tahun. Penggunaan handphone 2.4% setiap tahun. Internet users meningkat 7.0 dan seterusnya. Okay, daily time spent with media. Okay, internet usage age 16 to 64. Okay, remaja lah ni, remaja sehinggalah kepada warga emas 64. Dia menggunakan internet tapi macam-macam platform lah, sama ada handphone, desktop, laptop dan sebagainya. Di dunia average adalah 6 jam 43 minit. Okay, penggunaan time spent with media dengan 6 jam 43 minit sehari. Okay, begitu juga dengan penggunaan social media 2 jam 24 minit. Menonton televisyen 3 jam. Listening to music 1 jam. Okay, using a game console, my game 1 jam. Jadi, kalau kita lihat, pertambahan juga meningkat dari masa ke semasa. Jadi, kalau kita lihat daripada data ini, menggambarkan bahawa penggunaan internet begitu meluas di kalangan semua generasi. Sama ada daripada remajanya, pertengahan usianya hinggalah kepada warga emas. Jadi tanggungjawab kita lah, salah satu tanggungjawab kita adalah untuk menggunakan internet pada kebaikan. Jadi pengajaran yang kita guna daripada mereka melayari internet dengan tidak tentu hala, lebih baiklah kita isi masa mereka dengan penggunaan internet yang boleh memberi kebaikan pada mereka, contohnya dalam pengajaran kita. Okey, kita lihat juga kat Malaysia. Okay, internet penetration in 2020, percentage of the total population regardless of age, okay, that uses the internet. Kita berada dalam tangga yang ke-25. Malaysia berada di tangga yang ke-25. Hampir 83% penduduk Malaysia menggunakan internet. Okay, tengoklah betapa besarnya penggunaan internet di Malaysia. Hampir 83%. Okay, internet dunia 59%. Kalau kita tengok yang 99% daripada data yang diperolehi, data analitik ini adalah data analitik UAE, okay, 99%, Denmark dan sebagainya. Jadi keupayaan ataupun penyediaan peluang untuk melayari internet sangat tinggi di Malaysia, 83%. Kalau ikut markah dah dapat A dah ni. Okay, seterusnya time spent using the internet. Okay, Malaysia berada di tangga yang ke-9. Okay, 7 jam 57 minit satu hari. Daripada age 16 to 64 yang melayari internet. Jadi imagine lah rakyat Malaysia bersama gadget mereka, sama ada handphone ke, desktop ke, laptop ke, menggunakan selama 7.57 ataupun hampir 8 jam sehari. Kita tengok Indonesia 7.59, lebih kurang Malaysia dengan Indonesia.
Philippines, South Africa, Brazil, Colombia, Thailand, Argentina, Mexico yang berada di hadapan Malaysia. Cuba kita pergi kepada dunia 6 jam 43 minit untuk mereka melayari internet. Seterusnya kita pergi kepada Jepun. Yang belakang sekali Jepun. Jepun 4 jam 22 minit sahaja rakyat mereka melayari internet setiap hari. Netherlands, negara-negara maju saya perhatikan berada di belakang dalam penggunaan internet. Kita boleh buat kajian lah kenapa ini berlaku. Time spent using social media. Malaysia berada di tangga yang ke-16. 2 jam 45 minit. Setiap rakyat Malaysia melayari social media. On any device. Kalau kita lihat kat sini Jepun hanya 45 minit sahaja rakyat dia melayari social media untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk bersosial. Tengok negara yang paling tinggi adalah Philippines. Indonesia berada di tempat yang kelima. Thailand, Egypt dan sebagainya. Jadi dunia adalah 2 jam 24 minit. Kita mengatasi sedikit daripada average dunia untuk masa yang diperuntukkan untuk melayari internet bagi social media. Kalau kita lihat pula dari segi tools, messenger tools, didapati bahawa WhatsApp sebanyak 138 negara menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi di antara rakyat mereka. Dan Facebook Messenger hampir separuh lah suku, 1/3, tapi majoriti menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi. Jadi saya tunjuk semua perkara ini untuk kita berfikir, untuk kita menggunakan teknologi-teknologi yang digunakan di seluruh dunia ni sebagai satu medan penyampaian maklumat dan ilmu kepada pelajar-pelajar kita. Dan social media yang paling digunakan di dunia adalah Facebook, YouTube nombor 2, WhatsApp, FB Messenger dan seterusnya. Boleh tengok dan boleh hayati dan boleh guna, boleh belajar tools tersebut ni untuk kita menyebarkan kebaikan. Seterusnya kita sekarang telah memasuki era revolusi 4.0. Pada tahun 2000, awal 2000 dahulu adanya Google, adanya Yahoo. Lepas tu ada transactional, Amazon, eBay. Ada Facebook, Facebook keluar, Twitter, Instagram. Dan sekarang ni kita panggil sebagai social network. Lepas tu sharing ekonomi, Airbnb-nya, Uber-nya, disruptive technology. Ini kita panggil sebagai disruptive technology. Dan sekarang pada tahun 2020, penyebaran Internet of Things ataupun penggunaan secara meluas aktiviti-aktiviti digital dalam pelbagai sektor yang berlaku di negara kita dan di dunia. Lantaran daripada itu, kerajaan juga telah menyediakan ataupun mengambil pelbagai inisiatif yang baik bagaimana untuk mendidik atau memperkenalkan IR 4.0 kepada pendidikan kita. Kepada sistem pendidikan kita bermula daripada sekolah rendah, kalau kita lihat kat sini, sehingga kepada universiti, dan kita ada pada penyelidikan, dan ada beberapa penulisan yang berkaitan yang boleh kita baca dan hayati bersama. Macam mana kita nak menggunakan IR 4.0 ini ke arah kebaikan dan untuk membantu anak bangsa kita mencapai kecemerlangan emosi, fizikal, dunia dan akhirat. Ini adalah pencetuslah Profesor Klaus Schwab was born in Ravensburg, Germany in 1938. He is founder and executive chairman of the World Economic Forum, the international organization for public-private cooperation. Dia yang menulis buku ni pada tahun 2016. The Fourth Industrial Revolution pada tahun 2016, yang mengatakan bahawa in the new world is not the big fish which eats the small fish, is the fast fish which eats the slow fish. Jadi bukan berdasarkan pada kekuatan seseorang itu, tapi berasaskan kepada kecepatan ataupun bagaimana cepatnya mereka bertindak untuk mengatasi sesuatu
masalah ataupun sesuatu cabaran. Okay? Dan daripada sinilah bahawa pentingnya data ataupun integrasi data yang perlu kita ada, perlu kita tahu dan perlu kita buat sebagaimana nanti akan disampaikan oleh Prof. Mak Lazim. Okay? Macam mana kita nak guna data-data yang ada untuk membantu pihak pengurusan membuat keputusan yang terbaik yang berasaskan kepada data, bukan berasaskan kepada gut feeling ataupun perasaan semata-mata. Okay, ini buku dia, The Fourth Industrial Revolution. Boleh baca dan boleh percuma saja untuk di download daripada internet. Okay. Okay, kita lihat apa itu industri 4.0. Kenapa dipanggil sebagai industri 1.0 to industri 4.0? Okay, perubahan satu industri kepada industri yang lain adalah berasaskan kepada teknologi yang digunakan pada masa tersebut. Okay, contohnya dalam industri first industrial revolution based on mechanical production equipment driven by water and steam power. Maksudnya pada masa ini teknologi air dan haba digunakan secara meluas dan ada dicipta first mechanical loom pada 1784. Okay, ini adalah first industrial revolution ataupun 1IR. Okay, seterusnya kepada second industrial revolution adalah pengeluaran secara besar-besaran menggunakan teknologi elektrik. Okay, first conveyor belt. Okay, nanti slaughterhouse 1870. Okay, ini adalah second industrial revolution. The third one is based on electronic and IT. Okay, masa ni lah wujudnya PLC, program komputer. Okay, pada tahun lebih kurang 1969 lah. Okay, the third one. Okay, daripada satu water, air dan haba, yang kedua tenaga elektrik, yang ketiga elektronik dan IT, dan yang keempat adalah the use of cyber physical system. Okay, yang ni kita akan bincangkan nanti. Saya akan tunjuk contoh-contoh yang ada dan kompleksitinya semakin meningkatlah daripada first industrial revolution kepada first dan kepada fourth. Okay, degree of complexity-nya semakin meningkat. Okay, selepas kita membicarakan tentang industri 4.0, kita kena tahu apa pilar yang terdapat dalam industri 4.0. Okay, untuk kita kenal bahawa kita dah adopt dan adapt industri 4.0 dalam urusan seharian negara kita ataupun UMT sendiri, kita perlu ada elemen-elemen. Salah satu daripada elemen inilah simulation, augmented reality, ada horizontal, vertical integration, ada internet of things, ada cyber security, ada cloud. Cloud ni adalah tempat macam mana contohnya yang kita simpan data-data kita di cloud dan kita boleh akses di mana saja. Adanya additive manufacturing, supply chain, big data analytic, autonomous robot. Ni adalah antara pilar-pilar, 9 pilar pilar-pilar untuk industri 4.0. Dan untuk melengkapkan pilar tersebut, kita kena ada konsep yang perlu difahami bersama, itu Internet of Data. Kena ada data, kena ada people, talent, people, ada service dan ada Internet of Things. Kesemua ini akan membentuk satu prasarana ataupun environment, persekitaran yang lengkap untuk kita memahami dan memacu diri kita ke arah konsep industri 4.0. Okay? Jadi apa yang berlaku sekarang? Okay, contohnya kita order taksi guna Uber kan. Kita buat penempatan hotel menggunakan website. Dan ini juga yang berlaku. Kita sekarang ni dalam musim PKP ataupun MCO ni masing-masing berada di rumah. Dan masing-masing menggunakan online. Ataupun masing-masing menggunakan handphone ataupun laptop ataupun gadget yang ada untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti pembelian, pembelajaran, hiburan, okay, pembayaran bil dan sebagainya. Okay, being developed or new on the market, ni adalah di antara yang ada sekarang dalam proses penyelidikan dan ada yang dah
berjaya pun untuk melakukan teknologi yang terkini di negara-negara yang maju dan mempunyai fasilitis dan keupayaan keuangan yang tinggi. Contohnya adanya robotik, kereta yang boleh pandu sendiri, virtual reality. Ini adalah 3D, 3D printing, adanya drone dan sebagainya. Jadi sensor ni adalah salah satu daripada elemen-elemen yang ada dalam IR 4.0 yang mana kita boleh guna sebagai aplikasi untuk membantu mempermudahkan kehidupan kita seharian. Macam-macam jenis lah sensor ni, ada kamera sensor, ada Google Glass. Menggunakan Google Glass ni kita boleh baca ataupun kita boleh scan nota-nota terus daripada internet kepada mata kita lah. Kita juga ada wireless sensor untuk pelbagai bidang juga. Contohnya untuk monitoring, untuk farming, untuk forecast fire detection, animal tracking. Sensor yang kita letak dan pasangkan pada haiwan dan kita boleh tahu ke mana haiwan tu ataupun animal tu bergerak. Jadi soon everything will be smart buildings, smart manufacturing. Ni adalah collection of Internet of Things. Wearable technology lah yang kita boleh guna sama ada di smart house, rumah, pengangkutan, farming, pengangkutan udara, medical. Dan salah satu teknologi yang ada adalah teknologi RFID. Contohnya kat sini kita tampalkan RFID tag ni kat sini dan dia boleh memberi maklumat tentang kesihatan kulit kita. Itu salah satulah. Banyak lagi lah contoh RFID. Saya pun terlibat dalam RFID research ni dengan tim di UMT untuk membuat beberapa penyelidikan berkaitan dengan RFID. RFID juga contohnya ni wristband. Wristband yang dipakai kepada jemaah haji Malaysia dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku, contohnya kita boleh scan wristband tersebut dan kita akan tahu maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jemaah haji tersebut. Itu adalah beberapa contoh. Kita ni juga contoh yang readers, readers untuk RFID. RFID tag dia ada RFID readers. Ni contohlah, ini kita boleh letak dalam badan kita pun, boleh tanam. Ada satu research yang dibuat, dia tanamkan satu chip dalam badan dan boleh kesan orang tu sehingga kepada hospital. Hospital pun tak perlu bawa dokumen, scan je chip dalam badan tersebut dan boleh tahu maklumat detail tentang orang tersebut. Dan ada satu research untuk pasang kepada orang yang banduan di penjara tapi ditentang oleh human pejuang-pejuang manusia kemanusiaan lah. Dan New Field Communication Medical Sensing Devices juga adalah satu alat yang diletakkan dalam, contohnya dalam diabetes ni, glucose sensor for diabetes. Dalam ni ada alat yang dipanggil sebagai New Field Communication. Saya pun ada seorang pelajar saya yang telah menggunakan New Field Communication Technology untuk pembelajaran bahasa. Dia boleh guna handphone saja, tapi bukan semua handphone ada NFC. Cari handphone yang ada NFC dan kita boleh guna handphone tersebut untuk pengajaran. Dan kita design lah menggunakan NFC teknologi. Yang tu pun boleh explore lagi untuk kegunaan, bukan sekadar untuk sensor for diabetes tapi untuk pendidikan pun kita boleh guna. Ini juga Internet of Health dalam IR 4.0, menggunakan wireless EEG. Boleh tengoklah semasa kita tidur sejauh mana kita lenanya tidur, berapa deep sleep kita. Macam-macam lah kita boleh guna. Dan yang menariknya di sini ada pill camera. Pill ni kita boleh telan dan dia akan memberi maklumat ataupun visualization apa yang ada dalam badan kita. Kat perut kita ke contoh, dia boleh memberi maklumat dengan pil, penggunaan pil ini. Yang boleh ditelan. Baby monitoring sensors. Body, bukan baby, body.
Dan workforce transformation kat Malaysia ni untuk industri, untuk student dan untuk pembelajaran secara berkemahiran. Okay, apakah selepas kita tahu tentang IR 4.0, apakah sebenarnya kemahiran yang diperlukan untuk kita sebagai pendidik di universiti? Jadi pada tahun 2016 dinyatakan ada 10 skill atau 10 skill of yang kena adalah itu pertama complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexible. Jadi keseluruhan ni merupakan satu skill, 10 skill yang perlu kita sebagai pengajar ataupun kita by design kita masukkan dalam PLO pengajaran kita lah untuk memastikan pelajar-pelajar kita mempunyai at least ada 10 skill dan kita boleh melakukan pengukuran. Sebab itulah pentingnya CLO dan PLO diukur dengan betul dalam silibus pengajaran kita. Jadi ini adalah satu tools yang kita boleh guna dan baca dan apply ataupun amalkan dalam pengajaran kita. Okay, if a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Okay, kita kena berubah. Okay, adakah kita ready pada masa ini? What is our state of readiness? Do online class assessment capture this? What about training programs for educators and academics? Ini persoalan-persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri dan juga kepada pentadbir universiti lah. Okay, jadi saya mewakili Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi serta unit e-learning telah cuba mengatur training atau latihan yang boleh membantu para pensyarah di UMT untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada bagi membantu dalam melancarkan pengajaran dan pembelajaran di UMT. Ini adalah zaman IR Education 1.0. Okay, ini adalah pada sekarang lah. Okay, kita move on daripada 2.0 kepada 3.0. Tapi sebenarnya gabungan ketiga-tiga elemen tersebut sangat membantu kita dalam membuat pengajaran yang lebih baik. Jadi saya nak imbas kembali daya ingatan dan gaya pembelajaran kita. Okay, kalau kita lihat, kita hanya dapat 10%. Okay, lihat je. Semasa remote training series, kita lihat saja. Dan kita dapat 20% kalau kita lihat dan dengar. Okay, kita lihat, kita dengar, kita akan dapat 20%. 50% kalau kita dapat didengar dan dilihat. Okay. Apa yang saya nak sentuh kat sini adalah 80% yang kita akan dapat selepas kita lihat, kita dengar dan kita buat dalam kelas kita. Jadi tak bergunalah ilmu tanpa amal. Okay, kena guna ilmu-ilmu yang dipelajari daripada pakar-pakar yang kita jemput khusus untuk membantu kita semua dalam pengajaran. Okay. Jadi masa yang sangat pantas bergerak ditambah pula dengan dunia teknologi yang sangat pantas berkembang tidak lagi mengizinkan ibu bapa hanya mendidik anak mereka dengan cara mereka berdasarkan zaman mereka. Okay. Ini diingatkan kembali oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak-anak kamu mengikut zaman mereka dan bukan zaman kamu dilahirkan. Jadi kita sebagai seorang pendidik di UMT haruslah berubah mengikut apa yang keperluan semasa zaman ini. Okay? Nak tak nak kita kena ikut tapi tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai Jerry tadi. Okay? Jasmani, emosi, okay? Intelek dan rohani. Okay? Jerry. Jadi kita kena didik anak-anak kita mengikut zaman mereka dan bukan zaman kamu dilahirkan. Bagi orang yang tidak mau berubah, mungkin boleh jadikan peringatan oleh Saidina Ali ni, orang salah seorang sahabat Nabi yang utama ni, kalau bukan kita lah. Jadi sahabat Nabi telah berpesan pada zaman dahulu lagi, pada zaman awal Islam lagi, telah mengatakan didiklah anak-anak kamu mengikut zaman dan bukan zaman kamu dilahirkan. Saya sangat-sangat ingin menekankan ayat ini yang diungkapkan oleh Saidina Ali supaya kita ada semangat untuk berubah.
semangat untuk membantu anak bangsa kita. Supaya kita bukan calon-calon orang yang mengatakan sedemikian. Orang yang paling hebat, sahabat Nabi yang paling rapat, yang antara yang terapat, telah mengeluarkan kata-kata tersebut. Saya akhiri dengan satu ungkapan, to the world you may be just an educator, but to your students you are a hero or heroine. Jadi daripada sini kesimpulannya, marilah kita bersama kita menunjuk contoh yang baik sebagai seorang educator di UMT dengan mengamalkan ataupun menyemat nilai-nilai murni dalam diri anak murid kita. Kita jangan menyerah kalah. Jangan rasa putus asa. Kita cuba, sebab Allah tidak akan nilai apa hasil yang kamu buat, tapi Allah akan nilai apa yang telah kamu buat. Jadi kita sama-samalah muhasabah diri, sama-samalah kita ingat kembali apa yang telah kita buat untuk membantu anak bangsa kita, dan adakah kita mengikuti peredaran zaman sekarang, dan gunalah teknologi yang ada untuk kebaikan, bukannya untuk kemusnahan. Dan kita bantu anak-anak murid kita, anak bangsa kita untuk menggunakan teknologi yang ada ini ke arah kebaikan. Saya rasa itu saja pada kali ini. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis, Dr. Umaymah. Terima kasih Prof. Mai atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya kita persilakan Prof. Dr. Muhammad Lazim Abdullah yang akan membincangkan sedikit dan berkongsi tentang data analitik. So, dipersilakan Prof. Mat. So, Prof. Mat. Terima kasih Dr. Maimah. Saya sedang buka share screen ni. Saya tak tahu boleh nampak tak? Boleh nampak Okey, terima kasih. Saya cuba buka video saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bro. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita dalam siri e-learning training series sempena dengan minggu MCO ni 4 minggu lah kan. Dah sebulan dah. Dan tambah lagi 2 minggu pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Maizura kerana sudi Prof. Mai baru lepas sudi jemput saya untuk sama-sama berkongsi Jadi saya hari ini lebih kepada fokus tajuk yang lebih pada saya lah. Mungkin Prof. Maizura tadi bincang secara ataupun share secara umum tentang perkembangan pendidikan daripada dunia sampailah kepada falsafah pendidikan negara, sampailah kepada IR 4.0. Sekarang saya ambil satu cebisan daripada IR 4.0 tu. Kalau tuan-puan peserta partisipan pada pagi ni ambil satu daripada yang slide daripada Prof. Mai bagi tadi, iaitu salah satu pilas daripada IR 4.0. One of the pillars under IR 4.0 is big data analytic, right? Itu salah satu pilar daripada big data analytic Jadi saya sambunglah. Mungkin Prof. Mai tadi bercakap secara umum tanpa menjurus kepada penggunaan kita sebagai seorang pendidik atau seorang pensyarah di universiti Jadi saya akan sambung. Saya lebih pada fokus saya lebih fokus kepada apa sesuai dengan tajuk kita, how to do data analytic using e-learning data tuan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan sekalian boleh nampak Slide dah ke? Okey. Jadi slide Prof dah nampak, Prof? tak nampak ke? Dah nampak slide Prof. Prof pakai dua screen ke, Prof? Maizura dah tu ke? Dah off ke dia punya?
Dah. Cuma Prof, screen tu mungkin yang kita nampak sekarang ni yang folder data analitik learn Oh, tak sekejap Saya cuba bagi ni sebab saya tak nampak. Screen nombor lagi. Saya cuba browse kat bawah. Sekarang boleh nampak? Ya, Prof, tengah starting. Tengah loading. Okey, boleh Boleh nampak Boleh nampak, Prof. Okey, terima kasih. Jadi lebih kurang 40 minit atau 50 minit tadi Prof Maizura dah terangkan perkembangan sehinggalah kepada IR 4.0 yang kita alami sekarang ni. Dan salah satu pilas under IR 4.0 ialah Big Data Analytics yang Prof Maizura sebut tadi Jadi hari ni tuan-puan para peserta kursus sekalian, saya akan menyambung apa yang Prof Maizura sebut tadi. Jadi inilah konten yang saya akan bercakap pada hari ini bermula dengan introduction lebih pada data yang kita ada pada hari ini. Lepas tu barulah pergi pada tajuk kita hari ini, data analitik. Saya akan terangkan beberapa jenis data analitik dan juga kat mana data analitik ni digunakan Jadi yang menjadi fokus kita semua termasuk saya, para peserta, saya rasa ramai peserta yang hadir pada hari ini, terima kasih semua, iaitu aplikasi macam mana nak buat, how to do. 3.2 tu, macam mana kita nak guna data analitik mungkin dalam sistem pembelajaran kita. Sebelum pada tu, saya akan terangkan kenapa kita perlu buat juga importance of data analytic, dan saya juga beri beberapa contoh data analitik yang ada dalam platform Moodle yang kita pakai sekarang, dan juga saya akan share dengan tuan-puan beberapa link yang saya rasa tuan-puan boleh explore selepas pada ini. Dan saya akan akhir di sekitar 15 minit atau sebelum pukul 12 dengan conclusion, ataupun 15 minit 40 minit sebelum pukul 12 nanti untuk sesi kalau ada apa-apa pandangan ataupun komen daripada para peserta Jadi learning objektif saya at the end of this course, at the end of my lecture, sepatutnya kita sebagai pensyarah dah boleh buat data analitik daripada sistem yang kita ada, daripada e-learning system yang kita ada. I repeat, my learning objective is at the end of this 1 hour lecture, all of us be able to do simple data analytic from Moodle, from platform Moodle, or specifically from e-learning system. That's my learning objective. Clear tak? Clear tak? Boleh jelas apa yang kita nak capai hari ni? Semua mute ni. Boleh, Prof. Boleh. Sebab mute, yang lain mute semua. Sebab dalam mengajar kita rasa macam kita bercakap seorang kalau tak ada respon kan. Okey, tuan-puan sekalian, para sahabat sekalian, kita pergi pada ini konten yang saya cuba bercakap pada hari ini, dan kita pergi pada slide berikutnya. Introduction saya ialah tentang data. Ramai yang beranggapan, kita semua beranggapan data ni nombor. Data bilangan pesakit di hospital misalnya, bilangan pelajar dekat universiti 9,890, data penduduk Malaysia, kita ada bilangan, maknanya nombor. Sebenarnya bila sebut data science, dia bukan hanya nombor tu saja. Yang nombor-nombor tu kita sebut sebagai structured data. Structured data yang besar selain daripada nombor tadi, unstructured, scattered all over. Jadi apa-apa bentuk information yang kita ada, kita boleh kelompokkan dia sebagai data. Misalnya maklumat yang kita post dalam Facebook, maklumat yang kita letak dekat WhatsApp, itu juga boleh dianggap sebagai data. Jadi data bukanlah kita takrifkan bila data ni, bila kita sebut data science ni, termasuklah unstructured dan juga structured data. Okey, itu yang pertama. Jadi kena faham, bukan data tu not just nombor 2, 3, 3,450 dan sebagainya.
So anything, dengan kata lain, data adalah informasi yang ada pada hari ini lah. Jadi itu perlu kita panggil data science tadi. Data tu diperluaskan kepada bentuk-bentuk yang lain juga. Jadi dalam data science ni dia mungkin kita perlu membuat beberapa filtration ataupun cleansing supaya akhirnya nanti daripada cleansing, preparation dan seterusnya kita pergi pada analisis. So, data science besar, dalam data science tu, kita pergi kepada analytic part, iaitu analisis. Boleh faham Data science besar, kita bergerak, kita tengok, kita filter, kita buat mana-mana, kita nak pergi kepada yang berikutnya, data analytic. Tapi sebelum pergi data analytic, saya terangkan dulu kat mana data science ni. Data science ni kalau kita akan ada kursus data science nanti, insyaAllah kot. Iaitu kombinasi antara statistik, matematik, programming dan juga problem solving. Jadi semua sekali data tadi dalam bentuk structured dan unstructured tadi, kita memerlukan kemahiran statistik, matematik, programming dan problem solving untuk analyze. Untuk buat cleansing, untuk buat preparation dan juga untuk analyze data tadi. Jadi dengan ayat mudah, sebarang teknik, umbrella of teknik, apa-apa teknik yang digunakan untuk dapat maklumat daripada information tadi, daripada data tadi, itu dinamakan data science dalam konteks yang lebih besar Okey, itu intro saya. Faham Jadi saya terangkan tadi introduction tentang data science masuk semua data dalam bentuk nombor dan bentuk bukan nombor, structured and unstructured data, dalam bentuk digital, dalam bentuk bukan digital, dalam bentuk report. Tapi yang menjadikan kekuatan data science kerana kebanyakan data kita adalah dalam bentuk digital. Kebanyakan data yang kita ada pada hari ini adalah dipaparkan kepada kita dalam bentuk digital. Sebab itulah pentingnya sekarang ni data science Dan kalau kita tengok tadi macam mana dapat data tadi, kita akan buat analisis yang berikutnya. Saya pergi kepada second part of my lecture. Dah duduk Prof, slide Prof dah bergerak Prof. Ya ke? Saya bergerak. Tak nampak Haris. Mungkin sebab Prof pakai dua pindah. Saya pakai buang sedap. Sekejap. Saya sekarang ni tunjuk PPT saja. Tengok PowerPoint saja ni Hafiz. Okey, cuba Prof tekan share balik, share screen host lagi. Okey, sekejap Minta maaf ada gangguan sedikit. Boleh tak? Keluar tak? Kan play Prof. Pergi di ni. Okey, dah. Kalau saya gerak atas boleh nampak? Okey, boleh nampak. Dah. Boleh Okey. Okey. Minta maaf atas interupsi tadi Jadi dalam intro saya terangkan bahawa data ni dalam bentuk structured dan unstructured, dan semua data tu adalah yang menjadi tonggak kepada data science Dan dalam data tu kita kena buat satu analisis, dan saya berikutnya saya akan masuk data analitik So data analitik tu maksudnya kita kena tengok data tu secara terperinci. We examine data. Itu maksud data analitik. We examine data. Untuk apa examine? To conclude. So data analitik tu maknanya not just examine data, but from the data, from our examination, from our analysis, we can conclude. That the important part in data analytic We examine data and finally we want to make a conclusion. So dalam kita membuat examine data tu ada berbagai proses iaitu mungkin ada algoritmnya yang kita tak nampak, mungkin ada mechanical prosesnya untuk dapat insight, untuk dapat apa yang kita boleh baca daripada data tu untuk kita dapat baca tu. That's the general meaning of data analytics mana kita examine data dan akhirnya kita nak draw a conclusion. That's the basic meaning of data analytics. Ini pun nak terangkan bagaimana kenapa kita perlu sebab sekarang ni kita perlukan data analitik ni kerana to make better decision. Sebab tadi proses data, examine data, make conclusion, from conclusion we make a decision. So we believe that
a good data or data can guide us to make better decision, ya. Dan juga mungkin kalau kita belajar tu mungkin dari data tadi, selalunya dalam research kita juga mungkin disapprove existing theories ke ataupun approve existing theory to verify existing theory ke boleh juga, Tapi dalam management selalunya kita harap data ini akan membantu kita dalam membuat keputusan, right? So itulah pentingnya data analitik, ya. Data analitik lies in inference. Inference ni macam kita buat conclusion lah. Daripada data kita tengok, examine data, apa yang kita boleh infer daripada data tadi. How we make conclusion, what are the conclusion that we can derive from data that we analyse, So, which is process of deriving conclusion. Sekali lagi saya tekankan, data analitik ialah kita proses data dan kita buat conclusion, ya. Boleh faham semua kan? Okay. Ini sama lah tadi. The point that I want to stress here that this is a very good term, DDDM, DDDM, abbreviation for data driven decision making, data driven decision making, meaning that we make decision based on data, So kita dah buat, kita akan buat analitik ni, maksud kita discover, kita interpret, kita communicate, dan akhirnya kita nak hasilkan effective decision making. So nama pendek dia DDDM, DDDM, data driven decision making, meaning that we make decision based on data, Itu perkara-perkara penting dalam data analitik, So far ada nak tanya? Tak ada nak tanya lagi, Okay. Ni pergi, kalau kita tengok konten yang saya tunjuk tadi, saya dah pergi kepada yang pertama, introduction to data science. Saya pergi pada yang kedua, the meaning of data analytic. Now, saya pergi pada data ketiga. Maknanya kalau tuan-puan buat nota tu dah boleh dalam bentuk tersusun. Yang pertama, introduction to data science. Yang kedua, the meaning of data analytic. And now we move to the third point is what are the types of data analytic. Ini saya rasa penting sebab sikit lagi the next slides kita akan tunjukkan beberapa jenis data analytic dalam e-learning, dan saya harap tuan-puan boleh letak yang kita ada dalam e-learning kita tu data analytic type mana, which type out of 4 type that we are going to discuss today. Yang ini yang kita buat data analytic ataupun contoh yang saya beri nanti masuk dalam type mana, masuk dalam jenis mana. Okay. Jenis yang pertama, there are 4 types according to literature. There are 4 types of data analytic. The first type, the simplest one, is descriptive. 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 If we can view this circle yang paling kecil sekali ni, descriptive, So itu data analitik yang jenis yang pertama, descriptive. Descriptive ni lebih kepada what's happening in my business or in my teaching, in my pedagogical process. What's happening? We just want to answer what's happening. That's the meaning of descriptive data analytic. What happening? We just want to see comprehension, accurate and live data, effective visualization. Meaning that this is the lowest type of data analytic where we can describe data. We can describe or we can answer what's happening to my teaching, what happening to my student. So this is the first type of data analytic. Then we move to the second one. The second type of data analytic, we call it diagnostic. Normally diagnostik ni digunakan dalam perubatan, tapi dalam teaching pun boleh juga digunakan, diagnose. So what is it happening? Why is it happening? Kita nak cari sebab kenapa benda tu berlaku. So ability to drill down to the root cause.
from the data, from the analytic that we analyze, we can drill down to the root cause. Ability to isolate all confounding information. Banyak tu kita letak sekali information tadi. So the second type of data analytic is diagnostic. So the first one is descriptive, the second one is diagnostic, and we move to the third one. Diagnostic, kalau we follow this circle, it is larger than descriptive. Yeah, this is a level of complexity, and this in terms of value lah. Value in terms of how we make conclusion. We can make conclusion later lah. Okay, diagnostic. The third type of data analytic, predictive analysis. Yeah, descriptive, diagnostic, and the third one is predictive. What likely to happen? Yeah, what likely to happen? Since this slide daripada business literature, so dia banyak pada business, maknanya kita kena tengok strategi apa yang kita boleh pakai, yang kita boleh buat selepas ini, over time, ya, sepanjang selepas ini lah. So data yang kita ada yang lepas, historical data being used to predict specific outcome using algorithm. Yang kita dapat tadi, kita boleh predict for the future, and decision are automate. Decision yang kita buat ataupun prediction yang kita buat, biasanya kita akan gunakan algorithm atau teknologi yang ada. Ya, so kalau ikut kompleksitinya, dia makin kompleks lah, more complex ya, compared to the other two types of data analytic. And we go to the last one, the most complex from according to this literature, the most complex types of data analytic, that is prescriptive. Prescriptive is different from descriptive, yeah. In terms of complexity, according to this literature, prescriptive is what do I need to do, meaning that the step that we need to do after we view the first layer of data analytic, yeah. So recommended action, what we should do next, strategies based on the champion and delivery strategy, applying advanced analytic, then need to make a specific recommendation. So these are the four types of data analytic. I repeat, descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. So kita akan tengok nanti dalam data analytic yang kita ada, kita nak dalam kategori mana, ya? Kategori deskriptif ke, kategori diagnostik ke, kategori prediktif ke, atau kategori preskriptif. Khas untuk e-learning kita nanti, ya. Sebab itu kita tengok dulu ni beberapa jenis data analytic, ya. Okey. Boleh, ya? Boleh faham, ya? Now we move to the tadi kita tengok jenis-jenis data analytic. Kita tengok kat mana penggunaan data analytic. Kita tengok yang sebelah kiri slide saya ni. Ni pun saya ambil daripada literature. Bila kita perhati betul-betul, top 14 area for data analytic application. Top 14 area. Policing, transport, risk, manage risk, delivery, web product, proper spending, customer, healthcare, travel, manage energy management, digital advertisement, and so on. None of these 14 related with education. Tak banyak sini kan? Tapi bila kita tengok literature kedua, yang sebelah kanan ni, big data and application ni, sebenarnya semua tadi ni lebih pada business. Yang ni lebih kepada, ada juga digunakan untuk government, dan tentu ada dekat sini lah, education. Far left on the bottom, ya. Sorry, far right on the bottom, ya. Education. Jadi data analytic ni diguna juga dalam education. Bila selalunya dikaitkan dengan kerajaan lah. Dalam education, transportation, manufacturing, government, banking, media entertainment, healthcare, insurance, dan juga energy and utilities seperti penggunaan elektrik, penggunaan telefon dan sebagainya. Ini contoh-contoh penggunaan data analytic. Kalau dalam literature agak sukar nak cari penggunaan data analytic dalam pendidikan. Ya, mungkin data analytic ni direka untuk bantu orang dalam bisnes, ya, dalam bisnes kebanyakannya. So, tapi dia adalah part dalam education sini. Jadi kita ambil kecil je, kita zoom kecil saja data analytic dalam
pendidikan ataupun khasnya dalam proses kita mengajar iaitu e-learning system. Okey, ni dah masuk Zoom. So, saya start dengan satu general overview. Sekarang kita pergi kepada dah tahu jenis-jenis data analitik, dah tahu kat mana application data analitik, dan salah satu dalam pendidikan, dan kita pergi pada Zoom lagi dalam pendidikan tu, kita pergi pada e-learning system. Ya, kita pergi pada e-learning system. Sebab apa? Sebab kita percaya e-learning system ni yang kita pakai hari ni, terutamanya dalam tempoh MCO ni, di mana kita di universiti dah setuju untuk convert daripada face-to-face teaching kepada online teaching. Maknanya e-learning ni begitu penting sekarang ni. Ya, e-learning ni cukup penting. Kalau kita tengok e-learning ni, dia bermula dengan stand-alone device. Stand-alone device ni macam 30 tahun dahulu kot, di mana kita ada hanya komputer saja. Ya, komputer. Dan untuk bantu pengajaran, mungkin kita ada ketika itu CD, compact disk, ataupun masa tu floppy tape, floppy drive. Itu tempat kesimpan data. Lepas tu kita masuk dalam komputer dan pelajar tengok. Itu dipanggil standalone device. Pada ketika itu tidak ada sebarang dikaitkan antara komputer kita dengan komputer learners. Benda tu tidak dirangkaikan. Tapi bila tibanya internet dan dunia, dia telah menjadi lebih integrated dan dinamakan virtual learning environment. Ni VLE ni, virtual learning environment. Dan bila timbul pula introduction to cloud yang sekarang ni, yang kita pakai sekarang ni, learning management system, LMS. Itu perkembangan e-learning lah. Daripada guna teknologi standalone, lepas tu ada virtual learning environment, lepas tu apa yang kita pakai sekarang ni kita panggil LMS. Ya. Mungkin ramai yang masih tak tahu juga apa maksud LMS. Learning Management System, iaitu benda yang popular sekarang ni, digunakan untuk training, digunakan untuk pengajaran dan sebagainya. Itu yang kita pakai sekarang lah LMS, ya, Learning Management System. Itu perkembangan. Jadi bila dah berkembang macam ini, bila dah dikaitkan dengan environment virtual tadi, sudah tentu kita nak tahu apa data yang ada dalam e-learning kita, ya. Jadi benda ni pergerakan revolutionise daripada sebelum ni, dan ditambah pula dengan IR 4.0 ni, kita ada satu lagi tool iaitu big data. Data tadi macam sebut tadi lah. Mula-mula tadi saya terangkan masuk data tadi. Jadi kita nak tengok analytical part daripada e-learning tadi. Iaitu dalam e-learning tadi, nak tengok analytical part, kita namakan dia e-learning analytic. Ya, data analytic dalam e-learning kita sebut dia sebagai e-learning analytic. Ya, kenapa kita perlu mahir e-learning analytic ni? Ataupun apa dulu sebab apa kita perlukan, why it is called e-learning analytic? Kerana di situlah kita boleh ukur, kita boleh collect, kumpul, kita boleh analyse, kita boleh buat report dan seterusnya. Semua ni ukur, collect data, analisis, buat report about learners and their contact, yang berkaitan dengan learners. Kerana apa? Tujuan apa kita nak ukur tadi? Kerana nak faham adakah pembelajaran kita tu berlaku semaksimum mungkin. Kita nak optimize learning process. Ya, nak tahu benda yang kita dah buat tu, apa learning process yang kita dah buat tu, nak tengok dah berlaku pembelajaran atau tidak. Ya. Jadi itu tujuan kita buat learning analytic. Akhirnya nanti ini jugalah sama macam konsep pendidikan mana-mana, sama dengan konsep pengajaran mana-mana. Kita nak tengok adakah learning objektif tadi tercapai dengan sepenuhnya. To understand and also to optimize learning, ya. Itu tujuan kita buat e-learning analytic, e-learning analytic. Sekali lagi, also increases use of internet. Ni dalam corporate sector, data analysis play a crucial role in imparting success of e-learning. Ini begitu juga. E-learning walaupun kecil sahaja dan analitik dalam e-learning, tapi dia juga penting, ya, dalam kita memastikan ilmu yang kita beri pada pelajar tu mencapai tahap yang
optimum atau maksimum atau tidak ya. Jadi data analitik dalam e-learning kita hanya tengok data to leverage teaching. Tujuannya satu lagi, optimal learning atau dengan kata lain to leverage teaching outcome. Ya, untuk menaikkan hasil pembelajaran kita tu tercapai atau tidak, untuk meninggikan lagi training atau teaching outcome kita. With the usage of effective tool, ada beberapa effective tool yang kita akan sebut nanti, yang saya akan sebut nanti. Mungkin tak ada yang disebut sebagai predictive analysis, multi-source knowledge mapping, and machine learning. It's possible to design system and cater to individual learning needs. Daripada tools yang kita ada nanti, kita percaya kita boleh tengok, kita boleh analyse setiap orang dan apa langkah yang berikutnya untuk baiki kita punya pengajaran ya. Jadi itu pentingnya e-learning analytic, data analitik in e-learning ya. Sebelum pada tu tuan-puan, para peserta kursus sekalian ya, saya tunjuk 1-2 slide tentang bagaimana saya mengurus data universiti, macam mana kita tunjuk data ini. Saya share 1-2 dan di sini tidak ada nama-nama orang dan rasanya bukan lagi satu yang sulit untuk kita tengok sama-sama penggunaan data analitik dalam pengurusan data UMT ya. Saya tunjuk sampel. Ini contoh data analitik. Dan kalau kita tengok balik, kita ada 4 types of yang saya sebut tadi, 4 types of data analitik. Ini hanya yang pertama, iaitu descriptive analytic. Ya, descriptive analytic. Kalau tuan-puan tengok, saya tak payah tunjuk, saya tak payah beritahu software apa ni, tetapi di sini kita ada beberapa konklusi yang kita boleh buat. Ingat data analitik, deskriptif ke, prediktif ke, akhirnya kita nak buat konklusi, kita nak make inference. Ya, kita nak infer, nak buat satu Jadi kalau kita tengok sini, saya beri satu contoh. Ini dah buat data analitik, apa konklusi yang kita buat? Apa yang kita boleh interpret daripada data ini misalnya? Kita tengok, biasa tengok biru. Yang biru ni. Yang biru ni besar, 45%. Kan? Yang biru ni besar, 40%. Kita boleh buatlah kesimpulan. Kata ramai pensyarah kita ni publikan jurnal rupanya. Ini konklusi yang kita boleh buat. Right? Daripada analisis ini, daripada analitik ini. Ya, daripada analitik ini. Kalau lagi video ini pula, ini deskriptif. Mungkin kita tak kita boleh kata banyak ke sikit ke. Itu konklusi kita. Total publication. Ini semua pensyarah kita ada. 19,565 total publication. Ini contoh tanpa menyebut tahun, tanpa menyebut mana-mana ni. Contoh saja nak tunjukkan bahawa kita boleh buat konklusi daripada analitik yang kita buat. Ini yang kedua. Okey, kita pergi pada yang ketiga. Ya, kita pergi pada tiga. Ini ikut fakulti misalnya. Ini dia punya jenis penerbitan. Dan ini contoh dia. Kita boleh tahu sini fakulti mana yang paling menyumbang banyak misalnya. Ya, tak payah saya baca Tuan-puan boleh tengok sini dan tuan-puan boleh tengok konklusi, boleh buat konklusi. Dalam fakulti mana yang menyumbang paling banyak dari segi publication misalnya. Daripada banyak publication mana yang paling banyak sekali? Misalnya ini. Ya. Jadi balik pada yang saya sebut tadi, data analitik digunakan untuk kita buat konklusi, untuk buat inference, ya. Kalau kita tengok the graph ni pula, ini juga kita panggil deskriptif. Tidak ada apa-apa prediktif, tidak ada apa-apa preskriptif. Hanya deskriptif. Apa konklusi yang kita buat? Mungkin kita tengok yang pelik sikit. Yang ni mungkin 1126 ni apa dia? Mungkin jurnal untuk tahun dan sebagainya. Ya. Jadi itu tujuan data. Ini contoh macam mana kita buat interpretation daripada data analitik yang kita buat. Ini satu contoh data management IMT sebelum kita pergi pada e-learning ya. Saya tunjuk dua. Ini sekitar lalu berapa jumlah pelajar undergrad dan sebagainya. Ini data analitik daripada data management kita lah. Okey, ini daripada e-learning. Tapi bukan e-learning kita ya. Saya ambil somewhere. Ini data analitik daripada e-learning. Mungkin lebih pada profile, learners profile. Mungkin
apa nama ni, berapa user dia, location dia ada kat mana, ya, siapa yang masuk, berapa masa dia spend, alat apa dia guna kat sini. Ini contoh-contoh data analitik yang paling simple sekali yang saya sebut tadi ialah descriptive analytic. Satu lagi contoh, katalah kita dah buat test, kita tengok soalan, kita buat ini juga analitik, katalah soalan satu. Mungkin soalan satu ramai boleh jawab, segelintir tak boleh jawab. Mungkin begitu, kita analyse-nya, kita interpret. Soalan 4, soalan 4 ni mungkin soalan yes or no. Soalan ni bagus. Soalan 4 ni. Sebab apa saya kata bagus? Sebab berdapat mengelirukan pelajar. Soalan bagus sebenarnya soalan yang dapat mengelirukan pelajar. Kalau soalan tu yes or no atau ABCD. Saya ulang balik dari segi pedagogi. Soalan yang bagus ialah soalan yang dapat mengelirukan pelajar. Sebab kita dapat membezakan mana pelajar pandai, mana pelajar tak pandai. Macam sini bagi saya, kalau kita buat soalan, kalau kita analyse, kita tengok di sini yes and no lebih kurang sama, maknanya kita kata soalan telah berjaya discriminate mana pelajar yang betul-betul pandai dengan yang tidak pandai. Sebab soalan ni hampir sama saja bilangannya yang menjawab yes atau yang jawab no. Itu contoh konklusi atau inference yang kita boleh buat daripada data analitik yang kita jalankan. Ini contoh. Contoh. Okay. Now, kita pergi yang kita ada. Saya rasa tuan-puan ini boleh guna. Ini boleh tuan-puan boleh buat. Saya percaya tuan-puan para pensyarah dah ada yang dah explore benda ni. Kalau dah ada pun bagus. Kalau tak ada boleh cuba selepas pada ni. Kerana ingat yang saya sebut tadi, data analitik kita membantu melihat, membantu kita untuk melihat sejauh mana pengajaran kita tu diterima pelajar, ataupun bagaimana analisis yang kita buat tadi dapat membantu pelajar dan seterusnya memperbaiki kita punya pengajaran. Okey tuan-puan, ini daripada screen print yang kita boleh nampak. Ini daripada saya punya, saya ambil saya punya lah sebab saya saja boleh akses saya punya. Satu yang saya bulatkan di sini. Nampak macam saya tadi lah, mungkin ada pelajar, ada pensyarah yang dah hebat lebih daripada saya. Saya pun tak kerti juga. Kan? Jadi kalau yang belum lagi boleh tengok kat sini, analitik. Ada perkataan analitik graph. Ini memang ada dalam LMS kita, dalam Learning Management System yang kita namakan sebagai Oceania. Ini untuk undergrad. Untuk postgrad lain biasanya. Untuk undergrad, so ini satu button yang kita boleh explore untuk tengok analitik graf kita. Macam tadilah, siapa yang belum cuba boleh cuba tengok. Siapa yang dah cuba, alhamdulillah, cuma kita tengok balik. Mungkin ada yang saya sebut sini tadi, saya bukanlah explore ini setiap masa, jadi ada kalanya tuan-puan lebih hebat daripada saya. Tapi yang penting daripada yang kita explore tadi, yang kita boleh tengok tadi, analitik tadi, apa step yang kita boleh lakukan untuk membaiki pengajaran kita to optimize our learning process. Okey tuan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan sekalian kita tengok contoh satu. Ini yang satu lagi, dah besar kan. Ini yang saya punya, saya rasa juga, how to do data analytic dekat sistem yang kita ada, LMS kita ada untuk pelajar ijazah, Oceania e-learning kita. Kalau tuan-puan buka analitik graph tadi, ada beberapa benda yang kita boleh analyse. Ini memang built-in dalam model kita, dalam kita punya LMS. Grade chart ada, content access, number of active student ada, assignment submission, berapa peratus yang submit, yang tak submit, berapa peratus yang tak submit, quiz submission pun ada analyse, hit distribution pun ada analyse. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 analitik yang ada dalam sistem kita. Saya percaya ada setengah pensyarah dah cuba ni. Ada setengah mungkin ini satu benda yang baru. Tetapi kita boleh tengoklah satu kat mana ni kita analyse. Tujuan analyse tadi tujuan analyse to improve our teaching. Itu tujuan kita analyse bukan setakat kadang tengok
lepas kita tengok tadi, kita akan cuba baiki pengajaran kita. Kalau kita soalan tadi misalnya, soalan ni katakanlah kita buat soalan ABCD, tapi 100% pelajar betul semua. Dari konsep objektif, soalan multi choice objektif, rasa macam kena baiki balik lah soalan tu. Contoh sebab soalan tu tak ada boleh discriminate antara pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Ya, sebab soalan objektif sebenarnya lebih suka nak buat daripada soalan essay ke soalan filling in the blank dan sebagainya. Ya, kerana ada satu petua nak buat journalism, dia kena ada kita kena ada konsep discriminate antara A, B, C dan D, ya. Okey, ini contoh data analitik yang kita boleh buat daripada sistem yang kita ada sekarang. Yang kita ada, ya. Saya tunjuk yang ini contoh. Ini yang saya punya. Tengok rajah ni. Tuan-puan tengok, ni orang panggil apa ni? Kalau ada kelas saya tanya dah ni. Hafiz tahu tak ni? Hafiz buka mic ke? Orang panggil benda ni, Hafiz. Allah, gerah benda nama. Gerah benda dah. Tak apalah, gerah benda lah jawapan dia. Tak apa. Ini satu data analitik daripada assessment yang saya buat. Misalnya, mungkin ada pensyarah sini tahu. Prof Mai ada buka mikrofon. Prof Mai Zura. Tak ada. Tak buka mikrofon. Siapa buka mikrofon, Hafiz? Saya tak boleh teka. Ni. Orang panggil apa ni, Dr. Umaymah? Saya tak ingat lah, Prof. Saya tak ingat lah. Saya pakai ni dalam R. Jawapannya tak ingat, ya? Start ke? Bukan. Tapi benda ni kita dapat daripada e-learning kita. Sedar tak sedar je. Kan? Sama ada kita tahu ke tak tahu. First time tengok. First time tengok. Baguslah. Sebab kan you belajar something new tu kan? Ada kan hari ni? Yes, ilmu tasik. Okay, kalau kata kita buat macam ni. Ada online quiz. Soalan quiz mana yang paling baik sekali untuk pelajar? Kalau saya tanya A, ada A. Kita soalan yang grup ni B, C, D, E ni. Ada 5 quiz ni. Agak-agak soalan mana yang rasa paling bagus mengukur pencapaian pelajar? Ada siapa nak respon? Saya rasa kuis 1819, bro. Kuis? Yang ni? 1819. Allah, bagus. Excellent student ni. Memang hebat. Betul. Kenapa, Hafiz? Sebab dia show. Saya baru faham dah di mana. In between 50 tu. Ke Bim Tomel. Ni orang panggil dia box plot. Box plot. Box plot. Repeat again, please. X PLOT. Box plot. Box plot. Jadi kalau yang ni, soalan ni jangan buatlah lain kali. Ni soalan ni. Ataupun soalan ni yes or no, I'm not sure. Sebab semua pelajar macam min duduk sini belaka. Katuk belaka. Biru tu min. Okay. Yang biru ni bukan min, ya. Saya ulang balik. Yang biru ni lah median. Soalan bocor. Mungkin soalan bocor. Betul. Mungkin soalan bocor. Jadi yang ni lah kita panggil median. Median. Median sepatutnya duduk tengah. Jadi yang ni pun tak bagus juga. Mungkin tak tahulah. Tapi sekurangnya median. Jadi benda-benda ni dah yang saya boleh kata tadi. Kita boleh baiki kita punya cara buat soalan, tengok balik soalan kita buat kat mana boleh baiki. Daripada sinilah. Kalau kita buat test biasa tu susah juga nak baiki, kena masuk satu data, nak analyze balik kan. Ini dah ada. Ya. Ini dah ada box plot ni. Dibaca sikit literature review tentang analitik box plot, dia mudah saja. Bawah ni markah paling rendah, atas ni markah paling tinggi pelajar boleh capai, dan yang bawah ni kita panggil median dia. Okey, itu contoh data analitik daripada sistem kita. Ini bukan saya ambil kat mana-mana, memang daripada sistem kita. Ini satu lagi, tapi ini saya ambil tentang bagaimana pelajar hantar assignment. Yang merah ni belum hantar kot, no submission. Dan yang hantar kecil saja ni, sebab saya buat group assignment mungkin. Saya buat group assignment, so I just
assign one student out of 5 of you, you just submit one to represent 5 of you. Jadi mungkinlah bila kita analyse tu nampak macam pelik sikit, ramai yang tak submit. Kita tengok sini lah, yang mana siapa dah submit, berapa bilangan grup mana, assignment mana yang ramai submit, mana belum submit, dan sebagainya. Ini contoh satu lagi data analitik daripada sistem e-learning kita. Okey, dan ini juga katakanlah kita ada banyak file, let's say kita banyak sangat masuk file dalam sistem e-learning kita. Nota kita masuk, video kita masuk, skema kerja kita masuk, silibus kita masuk. Kita boleh tengok file mana satu yang pelajar ramai sekali tengok. We can see which file that the most popular file among student lah. Yang mana yang student rasa, oh yang ni paling ramai pelajar tengok. Jadi kalau saya tengok sini, file yang paling hijau ni ya, yang ni dia tak buka lagi. Mungkin saya hide. Mungkin saya hide. Ada setengah file memang saya sebagai pensyarah saya hide dulu. Saya masuk, sebab tu saya hide. Saya tak tunjuk lagi sehingga tajuk berkenaan dia ajar baru saya buka. Jadi di sini kalau tengok saya ni yang paling hijau tu lah, yang paling tinggi hijau. Kita nampak intro ni. Intro ke apa saya tulis ni? Intro. Ini menunjukkan pelajar ramai baca, bukan baca tak baca kita tak tahu, tapi dia buka situ, dia buka file. Mungkin baca 10 minit keluar itu kita tak dapat detect ya. Mungkin dia baca 5 minit dia keluar, mungkin ada setengah tu baca setengah jam dia keluar, ada setengah tu baca 1 minit dia keluar. Kita tak dapat bezakan situ. Kita hanya dapat bezakan bilangan orang yang buka file tadi, file itu. Dan juga lah assignment 1 ni tak semua pelajar buka pun. Ni walaupun assignment 1 dah submit. Tahu sebab apa? Sebab kita buat group assignment ini bahaya, disadvantage of group assignment ya. Kerana ramai yang jadi penumpang. Pemandunya sikit saja, penumpangnya ramai, yang lain tertumpang. Ini kita kena fikirlah macam mana cara supaya benda ni semua pelajar bermanfaat daripada apa yang kita buat. Ini contoh data analitik yang kita kena fikir, yang kita boleh baiki pengajaran kita. Saya dah tunjuk 3 contoh daripada sistem yang kita ada. Boleh ini saya ambil data, saya acknowledge ini Hafiz data sebab dia admin. Cik Hafiz admin untuk universiti. Saya bukan admin, jadi saya tak boleh akses untuk semua data universiti punya e-learning. Ya. Jadi Hafiz admin universiti, ini data analitik yang dia buat daripada sistem saya, tapi saya tak rasa dia pakai daripada Moodle. Dia pakai tool lain. Betul ya, Hafiz? Betul, bro. Tapi tak apalah, kita belajarlah nanti. Kalau nak belajar dengan dia lah. Ini sebab dia admin. Admin ni orang yang tengok semua sistem e-learning kita. Jadi dia tunjuk sini, mungkin kita sebagai individu pensyarah tidaklah begitu penting. Ada nanti yang kita tengok penting. Kita tengok number of visitors according to the gadget yang dia pakai lah. Sini kita tak nampak label ya, Hafiz. Saya pun tak sempat nak tanya Hafiz malam. Itu mobile, bro. Ini desktop. Ini apa? Mobile. Ini mobile. So data, dan kita juga tak dapat maklumat di sini bila data ni dah ambil. Tapi tak apalah. Yang saya nak tunjuk bahawa kita boleh tahu number of visitors kita, dan most of our visitors dia guna desktop. Ya, dia tak guna mobile. Mobile tak ada sini tak ada simbol. Ni tablet tablet. Dan ini mungkin unknown, mungkin sistem tu tak dapat detect apa jenis alat yang digunakan Jadi dengan kata lain, desktop masih popular. Ini mungkin masa data semasa kelas biasa, masa ada di kampus kot. Di mana mungkin sekarang ni mobile ni lebih popular, saya tak pasti Jadi benda-benda begitu kita kena consider lah. Kita kena tahu sebagai penyelidik, sebagai pensyarah, ramai juga pelajar guna desktop ataupun mungkin pensyarah saja. Jadi saya lebih suka secara jujur, saya memang kalau mengajar memang saya tak suka guna mobile. Saya prefer guna desktop. Okey, ini satu contoh data ini di peringkat admin Kita sebagai pensyarah tak boleh akses ni, tak boleh buat ni. Tak apa, kita tengok saja yang Cik Hafiz buat. Ini contoh satu lagi di mana ini berguna untuk kita sebagai pensyarah.
kita kata ni visitors ni, kita anggap visitors ni termasuk semua, dan yang bulk of our majority of our visitors I believe student lah di sini. Jadi kita boleh tahulah pelajar kita ni agak-agak dia suka tengok online pembelajaran kita tu, e-learning system tu pukul berapa. Ada saat baru ni saya dengar orang cakap, pelajar ramai suka tengok malam. Betul tak telahan kita tu? Betul tak hipotesis kita? Kita kata pelajar akan melayari e-learning pada waktu malam. Waktu malam ni mungkin 8 PM and above lah. Betul tak data kita support kita punya hipotesis kita tadi? Jadi data ni kita sokong tak sokong, kita tengoklah nanti ni. Jadi kalau kita tengok, mungkin dia ambil date tak ada sini, mungkin Cik Hafiz nak tunjuk penggunaan data analitik saja. Jadi kalau kita tengok di sini, yang paling kemuncak berlakunya penggunaan e-learning kita pada pukul berapa ni? Ini pukul 12, 1, 4 pukul 10. Pukul 10. Ya, pukul 10, 11, 12 begitulah. Jadi pukul 10, pukul 9, pukul 10 ni berlaku tu. Dan sekali lagi pada belah petang. Mungkin lecture dah kot. Lecture sebelah pagi. Pukul 2, pukul 3 ni lecture sebelah petang. Dan ni malam. Malam ni saya jangka pelajar lah ramai masuk. 3,000 lebih ni. Ni waktu malam. Selepas pada pukul 8, pukul 9, 10 dan 11 dan sebagainya. Ini kita tahu trend penggunaan e-learning kita. Ini daripada admin. Ini satu lagi contoh data analitik untuk sistem e-learning kita. Ini cantik. Sekali lagi nak tengok dalam seminggu. Dalam seminggu hari apa yang ramai? Betul Jafri ni? Betul bro, dia data ni kita sebenarnya bila kita tengok data ni kita boleh nak tahu contoh server resource ataupun server kita tu kita tambahkan atau tak pada waktu tu. Sebab sekarang kita pakai cloud kan. Jadi jadi macam contoh ni, yang ni adalah data semasa yang PKP hari tu. Lepas tu bila kita dah mula start online learning tu, so kita boleh nampak lah dia punya dia naik kan, spike naik kan, hari Ahad kan, hari Ahad, Isnin dan sebagainya. Tapi ada juga yang number of visitors dia kurang jadi ni tengok ini sekali lagi berada di admin. Mungkin digunakan untuk apa ni? Digunakan untuk macam Cik Hafiz sebut tadi, digunakan untuk tengok kapasiti server kita, ya, untuk tengok kemampuan server kita, adakah kita dapat mampu menampung dengan bilangan yang pengguna yang begitu ramai. Itu 3 contoh daripada admin pada learning system kita. Dan saya ada search juga. Ini daripada, kalau rajin boleh tuan-tuan puan masuk dekat YouTube ni, diajarlah macam mana cara nak guna Inspire Analytics. Dan saya rasa Inspire Analytics tak ada dalam kat kita lah, Cik Hafiz kan? Ada tak? Kita punya learning ni available. Boleh laksanakan, tapi kita tak fully utilize lagi sebab dia ada beberapa setting yang kita kena setkan. Jadi ini saya dapat daripada luar negara. Bagi Inspire ni lebih pada prediktif. Guna prediktif. Macam tadi apa lah. Kan data analitik saya mula-mula saya katakan tadi, 4 types of data analitik. Dia bermula dengan deskriptif, diagnostik, prediktif dan preskriptif. Jadi ini mungkin Cik Hafiz sebut tadi lebih pada prediktif. Jadi kita tak ada lagi dekat data e-learning kita. Kita banyaknya deskriptif sahaja. Jadi saya tak mahu link di sini. Dan okey. Ini pengetahuan saja. Ini untuk pengetahuan, dan oleh kerana kita ada yang benda yang kita boleh buat analitik terus daripada sistem kita. Terus sistem kita. Kita boleh terus buat data analitik. Tetapi kebanyakan dalam tempat lain, dalam sistem lain, mungkin dalam bisnes dan sebagainya, kita terpaksa beli ataupun subscribe beberapa tools data analitik yang lain. Maknanya data analitik tadi dia boleh baca data daripada e-learning kita, dia baca, lepas tu kita analyse tempat lain. Maknanya dengan bantu lain. Yang paling popular boleh tengok sinilah. Ini beberapa data analitik yang tools yang kita ada, atau yang paling yang ni lebih advance sikit, termasuk yang selalu kita dengar itu Hadoop. Dan inilah beberapa data analitik yang kita ada masa kini.
Di mana benda ni tidak perlu untuk e-learning kita. Mungkin daripada untuk bisnes, ni Python juga, MATLAB. Ni lebih secara proses. Mana kita kena transfer atau dia boleh baca data daripada tempat lain, lepas tu dia akan analyse. Ini di luar sikit pengetahuan kita, di luar daripada kita. Jadi kalaulah tak sampai tahap ni pun tak apa, tak sampai tahap tool mana yang perlu kita guna, kita pakailah tool yang dah ada dalam LMS kita. Kita tak perlu pergi pada advanced data analytic. Yang basic ni pun semua ni menggunakan tools lain, bukan tools yang dalam LMS itu. Jadi kalau berminat, bolehlah explore nanti R, SAS dan sebagainya, SPSS dan sebagainya. Ini tool lain di mana dia memerlukan data, dan dari data tu dia akan baca, kita akan buat analysis mengikut tool yang ada di sini. Ini yang nanti untuk pengetahuan sajalah. Yang berkait secara langsung dengan e-learning yang saya sebutkan tadi. Saya dah sini saya beberapa untuk pengetahuan semula, untuk faedah semua. Tuan-puan boleh pergi. Tapi yang ini saya lupa saya ambil kat mana, sebab ni dokumen punya tu. Saya cuba link satu saja. Saya tunjuk lebih kurang 1 minit ataupun 2 minit sebelum saya tak tahu boleh nampak tak video. Boleh Okey. Kita tengok sekejap. Kita tengok sekejap bagaimana model ingat model platform yang kita pakai sekarang. Macam mana kita boleh buat learning analytic. Okey, jadi itu tadi kita tunjuk satu contoh boleh nampak ke ni? Boleh bro. Boleh. Saya nampak bro. Okey, slide balik. Boleh. Nampak Okey, nampak. Itu satu contoh bagaimana kita guna data, tapi lebih kepada admin tadi kan, kalau kita perhati, maknanya admin ni besar peranan dia. Dia boleh keluarkan report untuk semua sekali pengguna
dan juga partisipan dalam e-learning kita lah. Jadi lebih banyak kepada admin, tetapi kita sebagai pensyarah kita boleh tengok apa yang saya tunjukkan tadi, paus sebentar tadi ya. Jadi itu how to do e-learning analitik guna Moodle ya. Saya rasa saya dah jawab objektif yang saya sebut masa permulaan kelas ini tadi, iaitu at the end of this course, at the end of this 1 hour talk, kita be able to do data analytics from our e-learning system LMS lah. Boleh semua kan? Simple analytic ya. Siapa yang dah buat, alhamdulillah. Siapa yang belum buat, bolehlah cuba-cuba je lalu nak tengok pattern pelajar kita belajar macam mana. Jadi sini saya share beberapa link, boleh tengok nanti kalau masa depan. Sebenarnya analitik ni kita dah buat ya. Ini saja makluman. Ni nak nyoho sikit lah. Tahu nyoho Siapa ada Afiq ada belakang lagi tak? Sebenarnya kita dah buat, saya bersama Prof Maizura, Prof Maizura dan beberapa tim masa di e-learning dulu, kita dah ada buat digital kenapa ke masa tu kita dah pentingkan analitik. Masa tu tidak keluar lagi IR 4.0. Masa tu perkataan yang kita ada web 2.0. Lepas tu baru keluar IR 4.0 sekarang ni. Ini mungkin sekitar 10 tahun dahulu kot. Jadi kita dah buat data analitik tentang web 1.0. Ini contoh ya, contoh macam mana kita boleh guna LMS kita untuk tengok data analitik, dan kita share ni, benda ni dah di-share seluruh dunia. Mungkin jumpa tak jumpa sajalah. Saya nak tunjuk bahagian satu je yang part data analitik ni, paper yang ditulis secara ramai-ramai tadi. Saya main author dia. Ini contoh dia. Ini analitik pada ketika itu Twitter dan Facebook digunakan untuk pembelajaran ya. Jadi kita tengoklah trend penggunaan Facebook dan juga Twitter. Ini tahun berapa ni Hafiz? Saya lupa dah. Saya pergi ke Saudi ni tapi saya lupa. Dah ingat dah tak? Mungkin 10 tahun dulu kot. Ini analitik yang kita buat pada ketika itu. Ini contoh analitik yang kita buat pada ketika itu, di mana pada mula-mula tu memang banyak penggunaan Twitter dan juga Facebook. Ni kita panggil web 2.0 Dan sekarang pun masih dipakai web 2.0 ni. Dan satu lagi analitik analitik yang kita satu lagi nak tunjuk ni sekali lagi tentang access number of visitors when time and chat module is activate. Ini contoh mana kita dah buat analitik ni dah agak lama dengan bantuan Cik Hafiz dan beberapa orang yang lain. Kita telah menghasilkan satu paper akademik sini lah. Jadi benda ni, analitik ni bukanlah untuk LMS yang kita pakai sekarang. Kita boleh guna juga apa-apa yang kita dah ada pada lepas ke, yang kita buat sedikit analitik, dan insyaAllah kita boleh guna sesuatu untuk kebaikan proses PMP kita. Dan kita ni conclusion saya. Saya imbau balik yang saya sebutkan tadi, daripada lebih kurang hampir 1 jam saya bercakap. Saya rasa semua audien masih ada di sini. Yang pentingnya kita dapat buat data analitik melalui sistem LMS kita. Ya, itu. Kita boleh tengok berapa orang jawab soalan satu. Kita boleh tengok soalan mana yang paling popular. Kita boleh tengok nota mana yang paling disukai pelajar. Semua-semua itu membantu kita. Semua pengukuran, semua analisis data yang kita buat tadi bantu kita untuk baiki pengajaran kita. Ingat data analitik tujuannya untuk baiki pengajaran kita. Jadi itu pentingnya kita. Jadi saya conclude dengan satu kata-kata yang bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini. You cannot improve anything if you cannot measure it. Jadi kalau kita nak baiki cara pengajaran, nak baiki cara buat soalan, nak baiki pukul berapa pelajaran datang, semua kita lah kena measure lah, kena ukur lah. Ya. Jadi itu point yang kita boleh share hari ini.
kita ukurlah, kita tengoklah, kita analyse lah apa yang kita boleh baiki. Akhirnya nanti manfaat kepada pelajar dan manfaat juga kepada kita selaku pensyarah, iaitu owner for that subject lah. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ni. Dah lagi lebih kurang 8 minit ataupun 9 minit ke pukul 8 minit lagi ya. Ke pukul 12, saya tak tahu, saya serahkan balik kepada moderator kita pada pagi ni. Jadi last sekali pesanan kepada semua orang lah, pada saya, stay home, stay safe, stay positive. Jadi thank you very much for watching, and I pass the button to moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih Prof. Lazim di atas perkongsian how to do data analytic using e-learning, dan juga tadi kita ada juga perkongsian daripada Prof. Maizura berkenaan dengan our responsibility in teaching and learning. Pada masa yang sama, kita buka untuk Q&A about 5 minutes. Kalau ada mana-mana participants yang ingin bertanyakan soalan kepada dua panel kita, boleh unmute your microphone dan tanyakan. Dah faham semua dah, Omar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting dia kena buka data analitik hari ni. Kat LMS dia. Kena buat dan buat. Dia kena buat. Kena buat, lepas tu kena buat inference sikit lah. Okay. Okay. So, okay, kalau begitu, saya boleh wrap up lah dengan perkongsian sesi perkongsian pada pagi ini. So we have come to the end of our nearly 3 weeks of online training conducted by e-learning dan juga PPBI. So bagi pihak pengajur, terima kasih kepada semua partisipan who managed to join us from the beginning of our training. To all technical support di belakang tabir, e-learning dan juga PPBI, terima kasih kepada semua. InsyaAllah sehingga kita jumpa lagi mungkin in other takwim punya training, online training by e-learning dan juga PBR, kita nantikan insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.